peranan saya sebagai anak Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Siti Nur Akilah, saya, Raudatul Iman, Nadia Adlina, Nur Hidayah, Amirah Izzati dan juga Nur Eza Hayati. Sebagai pendahuluan, saya akan memberikan definisi bersatu padu berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, iaitu bersatu benar-benar merupakan perikatan iaitu permufakatan yang kukuh. Dan daripada definisi tersebut, saya dapat rumuskan bahawa negara yang bersatu padu merujuk kepada negara yang mempunyai rakyat yang hidup bermuafakat dengan ikatan yang kukuh. Kebaikan sifat bersatu padu ini ialah kepada diri, iaitu dapat membentuk jati diri kerana setiap rakyat dapat menjedari dan menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk membina perpaduan. Seterusnya dapat membentuk masyarakat yang cintakan negara kerana sanggup berbuat apa sahaja untuk negara. Dan seterusnya dapat menjamin pembangunan negara kerana perpaduan akan mewujudkan keharmonian. Dan perpaduan juga menjadi salah satu sebab kemerdekaan. Namun, terdapat halangan kepada usaha untuk membentuk negara yang bersatu padu ini. Antaranya, kesedaran yang semakin berkurang di kalangan anak muda dan juga wujud cabaran yang baru seiring dengan pembangunan negara. Dan pada perbincangan kami pada hari ini, fokus utama ialah peranan untuk membentuk negara yang bersatu padu sebagai anak Malaysia. Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang dihormati oleh manusia dari segenap 4 penjuru dunia ini. Tidak kiralah daripada aspek politik, ekonomi maupun sosial, Malaysia tetap dilihat sebagai sebuah negara yang maju dan gah di persatuan dunia. Namun begitu, rakyat Malaysia semakin alpa di bawah arus permodenan negara. Masalah sosioekonomi seperti jenayah, kes pembuangan bayi, rasuah dan politik kotor sering menjadi tajuk utama di dada-dada akhbar. Persoalannya, siapakah yang sebenar-benarnya bertanggungjawab dalam membendung masalah ini daripada terus berlanjutan sehingga mencemarkan nama Malaysia? Sebelum itu, saya dan Siti Akilah akan menerangkan peranan kita sebagai anak Malaysia dalam usaha untuk menjaga nama baik Malaysia. Yang pertama, kita hendaklah meruntuhkan tembok perpisahan antara kaum. Seperti yang kita semua sedia maklum, rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama, namun ia tidak menjadi penghalang untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Yang kedua, kita hendaklah menghayati perlembagaan negara. Rakyat Malaysia perlu memahami dan menghayati perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan negara dan tidak mempersoalkan perlembagaan negara agar tidak mencetuskan rusuhan. Yang ketiga, kita hendaklah menghayati budaya yang terdapat di Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengekalkan kebudayaan rakyat Malaysia agar tidak terhapus di zaman. Identiti kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum seharusnya dijaga rapi dan agar tidak terpengaruh dengan budaya barat. Yang keempat, kita hendaklah menumpukan taat setia kepada raja dan negara dan yang terakhir, kita hendaklah menanam sifat patriotik di dalam diri kerana sifat patriotik amat signifikan dalam kalangan rakyat agar rakyat sentiasa berbangga dengan pencapaian Malaysia. Di samping itu, rakyat Malaysia juga harus menyedari tanggungjawab masing-masing untuk bekerjasama dengan pemimpin dalam memastikan Malaysia berada di bawah pimpinan yang bakal membawa Malaysia ke arah kemajuan. Sokongan yang utuh terhadap dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan juga harus diberikan. Hal ini bagi memastikan dasar-dasar yang digubal dapat dijalankan dengan efisien dan membuahkan hasil yang menguntungkan semua pihak. Antara sikap yang perlu dihindari termasuklah sikap tidak ingin mengambil tahu, mengutuk, maupun memandang rendah akan keberkesanan dasar-dasar tersebut. Seterusnya, Malaysia sewajarnya menormalisasikan pergaulan rapat tanpa mengira kaum. Hal ini bagi mengeratkan perpaduan rakyat dan mengelakkan berlakunya pergaduhan maupun perselisihan faham. Dalam pergaulan pula adalah wajar sekiranya rakyat menggunakan bahasa pengantar yang sama iaitu bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Penggunaan bahasa yang sama ini dapat memudahkan komunikasi rakyat Malaysia yang berbilang kaum dalam usaha mengeratkan perpaduan rakyat.
Berdasarkan survei yang telah dijalankan, saya akan mengupas serba sedikit tentang beberapa isi penting perbincangan. Pertama, seramai 186 orang sangat setuju bahawa mereka dapat menjalinkan perpaduan yang erat antara satu sama lain tanpa mengira umur, bangsa dan agama. Kebolehan untuk berkomunikasi dengan baik penting untuk membina masyarakat yang bersatu padu. Seterusnya, seramai 150 orang bersetuju bahawa mereka meluangkan masa untuk mempelajari tentang budaya pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Ini adalah sebagai tanda mengambil berat antara satu sama lain. Kemudian, seramai 208 orang sangat setuju bahawa mereka tidak pernah menyentuh atau mengapi-apikan isu sensitif perkauman atau agama. Sikap menjaga aib demi dapat memupuk kesefahaman yang teguh dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, seramai 140 orang bersetuju bahawa mereka sanggup meluangkan masa dan tenaga untuk menyertai atau mengadakan aktiviti yang melibatkan masyarakat majmuk. Ini dapat memupuk sifat keterbukaan dan semangat kekitaan. Seterusnya, seramai 150 orang bersetuju bahawa mereka mengingati sejarah negara yang pernah dipelajari serta berusaha meningkatkan kefahaman tentang erti sebenar kemerdekaan. Kita dapat mengambil pengajaran dan memperbaiki silap untuk membina persekitaran yang harmoni. Seterusnya, sejumlah 190 bersetuju bahawa mereka menggunakan bahasa perantara yang sama jika terdapat kenalan yang berbangsa lain bersama mereka. Sikap berkembang rasa dapat mewujudkan komunikasi yang baik antara ahli kumpulan berbilang bangsa atau masyarakat majmuk, membolehkan maklumat disampaikan secara berkesan. Di samping itu, terdapat seramai 205 orang bangga dalam kalangan masyarakat yang berbeza kaum, etnik, agama dan penampilan fizikal. Hal ini kerana hubungan harmoni dan kerjasama antara masyarakat yang bersatu padu walau berbeza kaum, etnik, agama dan penampilan fizikal amat penting dalam menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Selanjutnya, majoriti seramai 206 orang bersetuju bahawa mereka berbesar hati menunjukkan semangat patriotisme dalam diri terhadap negara. Berbangga dengan negara Malaysia adalah satu peranan rakyat sebagai tanda cinta kepada negara. Oleh itu, semua warga negara perlu menunjukkan rasa hormat kepada institusi negara dan tinggi. Seterusnya, seramai 239 orang bersetuju bahawa mereka yakin bahawa kemajuan bangsa dan pembangunan yang dicapai kini tidak akan bermakna jika tiada perpaduan yang kukuh terjalin dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana generasi muda merupakan nadi negara pada masa akan datang kerana mereka akan mengambil alih tempuk pemerintahan negara. Dan akhir sekali, dari aspek kepercayaan keharmonian antara kaum dapat dilahirkan dengan menetralkan politik kebencian, polarisasi kaum dan eksklusif kaum. Terdapat seramai 230 orang sangat setuju dengan pernyataan ini. Bertitik tolak daripada pernyataan di atas, ekonomi yang stabil dan utuh memainkan peranan dalam politik perpaduan untuk mencapai kemajuan bangsa dan pembangunan, kerana jika timbul konflik ekonomi maka akan wujud perasaan tidak puas hati dan saling mencurigai antara kaum lantas membawa kepada pergelutan tragedi peristiwa 13 Mei 1969. Bagi kesimpulan kajian kami, secara keseluruhannya terdapat pelbagai peranan yang harus dilakukan oleh anak Malaysia bagi membentuk sebuah negara yang bersatu padu seperti yang telah dinyatakan tadi. Implikasi kajian ini adalah untuk menilai kepekaan anak Malaysia terhadap peranan masing-masing dalam menyatu padukan masyarakat yang berbilang kaum. Rumusan borang kaji selidik, lebih daripada 50% responden sangat bersetuju dengan kenyataan kami, di mana dapatan kajian mendapati bahawa majoriti responden sangat mengambil cakna akan kepentingan perpaduan dan mempraktikkan peranan masing-masing bagi membentuk perpaduan kaum dalam kehidupan seharian mereka. Namun masih ada segelintir masyarakat yang masih alpa tentang peranan masing-masing. Oleh itu, antara cadangan dapat dilakukan bagi memastikan anak Malaysia melakukan peranan mereka. Pertama, badan berkanun menjalankan kempen secara besar-besaran tentang kepentingan tanggungjawab anak Malaysia dalam melahirkan sebuah masyarakat majmuk yang harmoni, bertujuan bagi memberi kesedaran kepada anak Malaysia tentang peranan mereka. Seterusnya, pihak kerajaan juga perlu menerapkan ilmu pengetahuan tentang kepentingan perpaduan dalam masyarakat majmuk dalam diri anak Malaysia melalui mata pelajaran teras di sekolah supaya anak Malaysia lebih memahami tentang kepentingan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Seterusnya, ibu bapa juga haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi dengan menerapkan nilai-nilai murni dan sikap patriotik dalam diri anak-anak supaya melahirkan masyarakat yang cinta akan negara.
Selain itu, pemimpin juga perlulah memberi peluang kepada anak Malaysia untuk melibatkan diri dan melontarkan pendapat mereka dalam membangunkan negara Malaysia dengan tidak mendiskriminasikan mana-mana pihak ataupun kaum. Dan seterusnya, media massa juga boleh menggunakan platform mereka dalam membentuk perpaduan dengan tidak menyiarkan mana-mana isu sensitif.